Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saya muliakan tuan-tuan imam, ahli jawatan kuasa Masjid Tuanku Jaafar, para asatizah, tuan-tuan guru yang ada pada hari ini, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar tuan-tuan? Baik, alhamdulillah. Baik, yang pertama-tama sekali marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah dan kurnia-Nya yang diberikan kepada kita. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, hari ini kita berada pada 4 Zulqa'dah. 4 Zulqa'dah. Tuan-tuan dah habis raya ke belum? Dah habis dah. Kau ada lagi open house kan? Setengah orang tuan-tuan dia sangat sensitif, maknanya dia kata raya ni sehari je. Betul? Betul, raya sehari je. Aidul Fitri raya sehari je. Tetapi boleh tak kita meneruskan sambutan tu? Maknanya kita bukanlah buat apa-apa amalan baru ke kan. Kita buat raya kedua pun kita buat solat hari raya ke, tak kan. Kita hanya tambah dengan ziarah kan, dan bersempena dengan sebab hari tu dah raya. Jadi kita pun sebulan orang Melayu ziarah kan, ziarah kan. Dan budaya ni saya pun di Arab tak ada lah. Arab ni hari raya kedua pun dah macam tak raya dah kan. Jadi adakah kita membuat sesuatu benda yang baharu di dalam agama ni? Tidaklah tuan-tuan, tidaklah. Sebab dia adalah sebahagian daripada tuntutan, iaitu kita menziarahi, kita berjumpa. Ziarah ni sebenarnya asal untuk orang sakit. Orang sakit kita ziarah. Tapi kita ada satu budaya yang baik, iaitu berjumpa lah. Kita berjumpa, kita bagi makan, kita jamu makan pada bulan Syawal. Cuma bila kita duk buat raya sebulan dia jadi kita ini dipanggil israf. Kita berlebih-lebihan. Tu yang baju raya sampai 10 pasang kan raya pertama, raya kedua, raya tiga, lepas tu minggu depan ni kita setiap minggu lain baju. Jadi itu jadi israf. Yang tu dilarang di dalam agama. Jadi jangan kita berlebih-lebih. Kita nak buat benda yang baik kan, tapi kita berbelanja berlebih-lebihan. Jadi bila kita nak berbelanja berlebih-lebihan pada bulan Syawal, jadi kita terpaksa cari duit lebih-lebih dalam bulan Ramadan. Yang tu pun dia jadi meleret lah, dia jadi salah tu, meleret. Bulan Ramadan cari duit betul-betul, nak buat apa? Nak belanja bulan Syawal, nak buat open house. Sekali open house 5,000 kan. Jadi kita cari duit kan. Jadi yang tu juga tidak patut. Kalau kita tak mampu tak apa kan, tak ada masalah kan. Tak perlu buat open house kan. Ada kawan-kawan seorang 2 keluarga ziarah cukup kan. Jadi kita ziarah dia ziarah kita, cukuplah kan tuan-tuan. Jadi kita patah balik bulan Zulqa'dah tuan-tuan. Jadi kenapa dinamakan bulan Zulqa'dah? Zulqa'dah, kenapa namanya macam tu? Sebab Zulqa'dah datang daripada perkataan Arab qa'ada. Qa'ada maksud dia duduk. Qa'ada duduk. Jadi dinamakan Zulqa'dah, duduk, al-qa'id itu duduk, sebab kebiasaan masyarakat Arab, mereka menghormati bulan ini. Lalu kebanyakan mereka, atau kesemua mereka mengharamkan peperangan pada bulan ini. Jadi mereka duduk di rumah. Lebih daripada tu tak berperang, dan sebahagian mereka juga tidak keluar mencari rezeki pun pada bulan Zulqa'dah ni. Maknanya rihlatash syita'i was-sayf, yang mereka berehlah ke negara Syam, jual barang kan, ambil barang balik jual di Mekah. Yang tu pun dia orang tak buat. Kebanyakan mereka tak buat, bukan semualah, kebanyakan mereka pun tak buat pada bulan Zulqa'dah. Jadi cari duit pun tidak, perang pun tidak. Jadi bulan Zulqa'dah dalam masyarakat Arab dahulu adalah bulan qa'ada, duduk, ataupun bahasa sekarang ni stay at
home kan. Ini bulan stay at home. Lalu apabila Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah recognize masyarakat Arab yang iktiraf bulan ini tak boleh perang dan mereka sangat menghormati bulan ni. Jadi Islam datang melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam ni recognize benda ni, iktiraf benda ni. Okey, oleh kerana itu Zulqa'dah dijadikan salah satu daripada 4 bulan haram. 4 bulan haram. Jadi kita kini berada pada bulan haram. Apa bulan haram? Dah banyak kali ulang lah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, lagi satu Rejab. Rejab 3 berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Lagi satu tengah-tengah, Rejab ataupun Rajab. Okey, jadi 4 bulan haram. Zulqa'dah yang kini kita berada padanya adalah bulan termasuk di dalam bulan-bulan haram. Dan Allah mengkhususkan bulan ini. Yakni bulan ini perbanyakkan apabila manusia ni bila Allah dah khaskan bulan ni, maknanya Allah suka orang manusia ini tidak berperang pada bulan ni. Bulan ni aman, Allah Ta'ala suka. Lalu Allah khaskan bulan ni, banyakkan amal soleh. Itu yang pertama. Sebelum daripada amal soleh, yang pertama, jauhi perkara-perkara yang boleh membuatkan kita berdosa. Maknanya jangan banyak buat dosa pada bulan haram ni, jangan. Sebab kata ulama, maknanya apabila Allah dah khaskan satu masa yang kalau buat pahala, buat baik dapat banyak pahala, kalau buat dosa pun dapat banyak dosa. Dosa juga digandakan. Seperti mana kalau kita pergi ke Mekah, pergi ke Mekah, tempat yang baik, suasananya baik, kita buat juga dosa, dosa itu berganda. Macam mana kita buat dosa pada bulan Ramadan pun sama. Jadi apabila kita berada pada bulan haram, kita jangan buat dosa kalau boleh lah. Kalau tidak, kurangkan dosa. Dan banyakkan amal soleh. Okey. Jadi itu sedikit mukaddimah berkenaan dengan Zulqa'dah. Dan sebahagian juga mengatakan Zulqa'dah ni masyarakat Arab duduk untuk tunggu bulan haji, iaitu bulan Zulhijjah. Okey, itu juga salah satulah sebab dinamakan Zulqa'dah. Baik, jadi hari ini kita sambung kitab kita Hisnul Muslim. Kalau 2 minggu lepas tuan-tuan, kita berada di dalam bab doa salatil istikharah. Doa salat istikharah. Muka surat 52. Jadi hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan Jabir radhiyallahu anhu. Dia bagi tahu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami al-istikharah. Nabi mengajarkan istikharah pada urusan seluruhnya, seperti mana dia mengajar kami surah daripada Al-Quran. Jadi Nabi ajar istikharah ni, maknanya itu adalah satu gesaan untuk buat istikharah. Mesti buat istikharah. Okey, cumanya mungkin saya ada sedikit tertinggal lah. Kita dah baca dah doa ni pada minggu lepas. Doa dia berbunyi, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika fa innaka ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri ila akhirah. Sampai maknanya kita dah baca dan kita dah terjemahkan doa ni. Cumanya ada beberapa perkara yang saya tertinggal apabila kita syarahkan minggu lepas. Antaranya sabda Nabi SAW, idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil fariḍah. Apabila seseorang kamu yakni dia rasa nak buat mana satu ni, confuse lah, confuse pada peringkat awal, dia belum syak lagi, dia syak, dia dah syak, dah naik sikit. Ni mula-mula, dia mula confuse mula-mula tu. Okey, apabila dia mula-mula confuse terhadap sesuatu perkara, lalu Nabi kata falyarka', lalu rukuklah rak'ataini, rukuklah 2 kali
Jadi maksud dia apa? Solat 2 rakaat, bukan rukuk 2 kali kat situ. Jangan pembaris sangat kan. Kita rukuk 2 kali. Apa jenis amalan ni kan? Rukuk 2 kali tu apabila kita solat sekali, 1 rakaat tu sekali rukuk. Ada tak 1 rakaat kita solat tu 2 kali rukuk? Ada tak? Ada tak? Solat gerhana, yang tu 2 kali rukuk. Yang lain semua sekali. Yang lain semua sekali. Okey. Okey, rukuk 2 kali maknanya dia solat 2 rakaat min ghairil faridah, yang bukan fardu. Solat 2 rakaat yang bukan fardu. Jadi dekat sini yang saya khabar itu, maknanya kalau kita nak, boleh tak kita buat istikharah ni dalam solat sunat rawatib, solat ba'diyah, qabliyah, boleh tak? Boleh. Sebab Nabi kata yang bukan fardu daripada lafaz ni lah. Maknanya kita alamak nak solat, masuk masjid, solat tahiyatul masjid 2 rakaat. Lepas tu kita buat istikharah, boleh tak? Boleh. Sebab daripada lafaz ni lah. Okey, summal yaqul, yang ni saya tertinggal ni, summal yaqul, kemudian dia sebut ataupun dia baca, dia baca. Okey, jadi doa yang saya baca tadi, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika, bila kita nak baca doa ni kan, dah solat 2 rakaat dah, mungkin kita solat sunat rawatib ke, kita solat sunat tahiyatul masjid ke, yang bukan fardu, ataupun kita memang bangkit untuk solat istikharah. Okey, bila kita nak baca doa ni? Okey. Jadi ada 2 pendapat di kalangan ulama. Bila kita nak baca benda ni? Okey. Di kalangan ulama berpendapat, yang ni pendapat yang dipelopori, nombor 1 ni yang dipelopori oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Maknanya dia kata kalau nak baca, dia ada satu kaedah, doa kalau Nabi ajar dalam solat, maksudnya solat baca doa ni, contohnya yang kita baca, kita ajar sebelum ni kan, kita minta Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Kalau Nabi ajar doa waktu solat, dalam solat baca kan, maksudnya Nabi ceritalah lepas solat ke, tapi kalau doa dia dibaca sebelum memberi salam. Okey, itu pendapat yang pertama. Jadi kalau ikut Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan juga beberapa ulama yang lain, doa yang lebih mustajab adalah sebelum memberi salam. Jadi kita baca bila kita boleh baca dalam sujud kita, ataupun kita baca selepas kita baca tahiyat, fil alamin innaka hamidum majid, kita pun baca doa dan kita terus Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika fa innaka ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Okey. Jadi kenapa dia berpendapat sebelum memberi salam? Sebab ada hadis Nabi ajar untuk baca ataupun minta, summa yatakhayyar minad du'a'i a'jabahu. Nabi ajar lepas saja sebelum bagi salam tu Nabi kata mintalah apa yang kau nak. Yang tu, jadi kita baca doa istikharah di situ. Okey, seterusnya hujah dia lain. Hujah dia yang kedua adalah kita ni apabila kita solat, maknanya dia nak berhujah, kena baca sebelum memberi salam. Apabila kita di dalam solat, kita direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya solat itu adalah hubungan yang terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi salam dia dah cut. Okey. Jadi kenapa kita minta di luar solat? Macam seorang yang masuk berjumpa dengan raja, jumpa dengan raja, burak-burak sikit, puji-puji, lepas tu keluar, baru hantar surat kan, baru hantar surat bagi kat raja nak minta sekian-sekian. Kenapa dia tak minta masa dia jumpa tu? Okey. Yang tu antara hujah dia lah. Okey, pendapat yang kedua berpendapat bahawa ramai juga di kalangan ulama yang berpendapat kedua adalah kita baca doa ini selepas memberi salam. Kenapa selepas memberi salam? Antara apa yang mereka sebut adalah kita bila habis dalam solat, jangan jenia pula jangan angkat tangan pula. Yang tu waktu kunut dia kita angkat tangan, tapi
Waktu tahiyat kita tak angkat tangan. Okey. Yang kedua ni kata lepas salam kita boleh angkat tangan. Jadi bila angkat tangan ini salah satu bentuk untuk Allah Subhanahu Wa Taala mustajabkan doa. Bila kita minta ya Allah, kita minta ya Allah, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Yang tu juga salah satu bentuk untuk Allah SWT memustajabkan doanya. Jadi ada dua pendapat, dan bagi saya dua-dua pun okey lah. Bagi yang boleh lancar, mungkin dia boleh baca dalam salat, dan selepas salat pun dia boleh baca. Bagi yang tak lancar, mungkin dia kena buka dulu mana tadi buku Hisnul Muslim ni kan, dia nak buka dan dia baca. Tak apalah. Okey, itu yang pertama. Jadi istikharah ni tuan-tuan, dia Allah Taala ni memuliakan kita dengan istikharah. Sebab apa? Kalau tak kerana agama ataupun kerana istikharah ni, apabila kita nak buat sesuatu keputusan, banyak amalan-amalan merepek yang kita terkejut saya. Okey. Banyak amalan-amalan merepek yang masyarakat kita buat. Jadi saya tak bagi contoh dalam masyarakat kita. Masyarakat Arab, sebelum datang Nabi SAW, apabila dia nak buat sesuatu keputusan, nak kahwin ke, hari ni nak keluar rumah ke tidak, itu semua dia orang buat keputusan. Okey, jadi macam mana dia orang nak buat keputusan? Yang pertama, mereka dipanggil yazjarut tayr, yabda yazjarut tayr. Maknanya dia orang ni ada bela burung di rumah tu. Apabila dia ambil burung tu, okey, nak keluar rumah ke tidak hari ni, ataupun nak keluar meminang gadis ni ke tidak hari ni. So dia keluarkan burung tu, lepaskan burung, dan burung tu kalau dia terbang ke kanan, okey, kita keluar. Kalau dia terbang ke kiri, kita tak jadi. Kalau ke kanan tafaul, kalau ke kiri tasya'um. Yang itulah, itu perkataan tatayyur, datang daripada perkataan tatayyur. Tayr, burung, dalam surah Al-Fil kan, okey, tayr tu adalah burung, tatayyur. Dalam surah Yasin kita baca ni, inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjuman. Tatayyar, itu perkataan tu. Tatayyur maknanya dia cuba lepaskan burung, kalau ke kanan kita keluar, kalau ke kiri kita tak keluar. Jadi itu cara dia nak buat keputusan. Tatayyur. Okey. Jadi apa lagi amalan masyarakat Arab? Dia panggil wa antastaqsimu bil azlam, ataupun yastaqsimu bil azlam. Ada perkataan ni dalam Al-Quran, iaitu menenung, bukan menenung, dia macam menjangkakan nasib, ataupun minta benda itu tentukan dengan anak panah. Istiqsam bil azlam maknanya tentukan sesuatu perkara melalui anak panah. Kalau tak ada anak panah, dia orang mungkin akan pakai bekas ke dan sebagainya. Okey. Jadi anak panah ni ataupun bekas, dia akan buat 3 bokeh. Masukkan dalam plastik, kan? Bokeh pertama tu tulis buat, bokeh kedua tulis jangan buat, bokeh ketiga kosong. Okey, masukkan bekas yang sama tu, tiga-tiga tu bokeh yang sama, masukkan dalam plastik, rabur, ambil. Ambil. Kalau keluar yang buat, dia buat. Kalau keluar yang tak buat, okey, tak payah buat. Kalau keluar yang kosong, ulang balik. Ulang masukkan balik, pusing balik, tarik. Yang tu. Jadi itu ada antara amalan-amalan mengarut ataupun amalan-amalan bodoh lah, senang cerita, yang masyarakat Arab dahulu buat. Dan kita mungkin ada benda-benda yang kita buat, yang saya tak tahulah kan, sebab saya lahir saya duduk Pokan tu saya tak tahu, duduk kampung mungkin ada benda-benda tu okay. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah muliakan kita dengan istikharah, dan juga istikharah ini lambang kita tawakal dan juga menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lambang kita betul-betul serahkan, ya Allah, aku minta engkau tentukan untuk aku. Kita iktiraf dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi itu istikharah, tuan-tuan. Okey. Jadi hari ini kita nak terus kepada tajuk yang seterusnya, tajuk yang ke-26. Azkarus sabah wal masa. Azkarus sabah wal masa. Zikir-zikir as-sabah pagi, wal masa petang. Zikir-zikir pagi dan petang. Okay. Jadi kalau
Kita ni tuan-tuan, kita mungkin umur kita ni makin lama makin dah tak banyak lah. Umur ni bukan makin banyak tuan-tuan, umur makin tak banyak dah, makin sikit. Kalau saya ditentukan 50 tahun, sekarang dah 30 lebih, 34 kan umur. Jadi tinggal lagi 16 tahun. Dah tak lama. Jadi umur kita makin lama makin sikit. Jadi kitab ini mengajarkan kita zikir-zikir yang diamalkan oleh, zikir-zikir yang betul yang diamalkan oleh Nabi SAW. Jadi kita boleh amal. Instead kita ambil daripada mana-mana, kita boleh ambil daripada, terus daripada Nabi amalkan benda. Okey, sebelum daripada tu kita kena tahu dulu apa maksud as-sabah pagi dan juga al-masa petang. Okey, dalam satu hari terbahagi kepada dua, iaitu siang dan juga malam. Ni istilah yang dipakai di dalam hadis dan juga Al-Quran, iaitu siang apa? An-nahar, malam al-lail. An-nahar siang, malam apa? Al-lail. Al-lail. Okey. Di dalam an-nahar siang itu terbahagi pula kepada dua, iaitu as-sabah dan juga yang ni lah al-masa. Sabah pagi, masa petang. Sabah, siang tu tadi sabah dan juga masa. Okey. Sabah, sabah ni bila? Sabah ni daripada terbit fajar. Terbit fajar maknanya waktu subuh. Subuh sampai sebelum tergelincir matahari, iaitu sebelum zuhur. Subuh sampai sebelum zuhur tu, sebelum masuk zuhur tu, itu dipanggil sabah. Sabah. Masa bila? Petang ini start daripada zuhur sampai ghurubus syams, tenggelam matahari, ataupun sedikit selepas tenggelam matahari. Zuhur sampai maghrib lah, senang cerita. Zuhur sampai maghrib kita panggil, sebelum maghrib dipanggil petang, masak. Ataupun sebagian ulama berpendapat dia boleh lajak lagi sampai nak dekat isyak, dikira lagi petang, masak. Okay, jadi kalau disebut perkataan-perkataan ni sabah pagi, yang tu masak daripada zuhur sampai maghrib lah kita kira, zuhur sampai maghrib. Okey, ada tak lagi istilah-istilah yang dipakai? Ada. Sabah tadi kalau kita ukur balik, daripada sabah tadi kan daripada subuh sampai zuhur. Subuh sampai zuhur tu ada lagi pembahagian dia. Daripada terbit fajar sampai terbit matahari. Terbit fajar tu dia ada sedikit. Terbit matahari dah naik. Okey. Yang tu kita panggil sebagai daripada subuh sampai waktu syuruk tu kan. Nak naik matahari tu kan. Okey. Yang tu kita panggil al-ghudu. Al-ghudu. Fil ghuduwi wal asal, dalam Al-Quran ada sebut al-ghudu. Yang tu al-ghudu ataupun bukratau wa asi, bukrah. So perkataan dia daripada terbit fajar sehingga terbit matahari tu ghudu dan juga bukrah kita boleh sebut, dan juga boleh sebut ibkar. Tiga. Ini perkataan yang ada dalam Al-Quran. Okey, terbit je matahari tu, keluar je matahari tu, kita panggil waktu tu waktu apa? Syuruk. Terbit tu, mula-mula terbit tu panggil waktu syuruk ataupun isyraq. Okey, dah tinggi sikit waktu duha. Yang tu duha. So bila duha itu boleh sampai sebelum zuhur. Okay, jadi subuh pagi tu saja dah ada wudu, syuruk, duha. Tiga. Wudu, syuruk, duha. Petang pula tadi apa? Petang tadi masak kan, masak daripada zuhur sampai maghrib. Dari masak tu dibahagi perkataan lain untuk masak disebut juga dalam Al-Quran ashi, fil ashi wal ibkar. Ashi, jadi okey, waktu tu kita panggil masak ataupun ashi. Tapi sampai asar sampai maghrib, dia juga dikenali sebagai asal.
fil ghuduwi wal asal. Kan kalau kita dengar ayat Quran asal itu maksudnya lepas asar sampai maghrib. Okey. Jadi itu pembahagian secara ringkas berkenaan waktu-waktu yang diguna pakai di dalam Al-Quran. Okey. Tapi bila kat sini dia sebut zikir sabah dan masa, maknanya kita boleh pakailah waktu wudu ke, waktu syuruk ke, waktu duha ke, kita boleh pakai. Tapi sebaiknya bila? Waktu pagi itulah. Waktu pagi. Bila Nabi kata waktu idza asbaha, baca pagi itu yang terbaiknya selepas subuh. Selepas subuh lah. Tapi boleh tak baca sampai sebelum zuhur? Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Okay, bila masak pula, zikir masak potang. Jadi ada orang Melayu mungkin dia faham zuhur tu bolon potang lain kan. Jadi tak. Masak juga potang boleh dipahami. Zuhur dah kira potang. Okey, clear pasal zikir pagi dan potang. Okey, zikir nombor dia tak sebut zikir nombor 1 Dia start dekat sini, alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah. Okey, dia start ni. Yang ni bukan zikir Yang ni macam mukaddimah sahaja ada banyak pendapat lah kenapa penulis itu start dengan alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Kenapa dia start macam tu? Sebahagiannya mengatakan antara orang yang syarah kenapa penulis start dengan ayat ni, dia kata nak tunjukkan ataupun nak ajak orang ramai sibuk berzikir dan juga berselawat. Itu yang pertama, alhamdulillah itu salah satu bentuk zikir. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah menunjukkan selawat. Jadi banyakkan zikir dan selawat pada waktu ni. Okey. Macam-macam alasan lah. Tapi yang tu bukan zikir Kalau nampak alhamdulillah yang tu bukan zikir. Okey, yang tu hanya macam intro sahaja. Okey, zikir yang pertama. Apa yang patut kita baca pada waktu pagi dan petang? Okey, dalam kitab tu tulis apa tuan-tuan? Tulis ayat kursi. Ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Okay, jadi kita tak terjemahkan dah sebab kita dah terjemahkan dulu. Ayat kursi ni kita dah pernah terjemahkan satu persatu perkataan dia. Jadi hari ni kita nak bagi tahu zikir yang boleh diamalkan pada waktu pagi dan kalau boleh jangan tinggalkan adalah ayat kursi. Jadi dia start tu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Okey, kenapa dia tak start a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim? Kenapa dia tak baca bismillah? Bismillah biasanya dimulakan kalau mula surah baru kan biasanya. Jadi kalau kita nak baca tengah-tengah ayat kursi bukan nak surah baru. Ayat kursi di dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Baqarah. Surah Baqarah kan banyak 286 ayat. Salah satu ni dalam tu ada ayat kursi. Jadi kalau kita nak baca tengah-tengah sebaiknya kita start dengan dipanggil isti'adzah. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Apabila engkau baca Quran, minta lindung dengan Allah. Yang tu. Jadi kebanyakan ulama kata start dengan a'udzubillah madai. Jadi kalau kita tengok khutbah ke sebagainya, kalau dia nak baca tengah-tengah tu dia tak baca bismillah pun, dia a'udzubillahi minasyaitonir rajim innal insana contohnya kan. Jadi a'udzubillah. Jadi samalah dengan kita start dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Okey. Jadi kenapa kita nak baca ayat kursi ni? Okey. Ia berasal daripada hadis yang diriwayatkan. Kejap mana hadis ni? Hadis yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab kana lahu jurnun min tamr.
Ubay bin Ka'ab ni dia ada satu tempat keringkan kurma. Kurma tu kalau basah-basah tu kita panggil rutab. Rutab. Jadi kalau yang baru tu kita dapat lah makan 10 biji kan. Lepas tu yang banyak-banyak ni yang kita kutip ni nak buat apa? Kita koringkan lah kan. Takkan nak makan basah-basah semua tu tak lah kan. Jadi kita koringkan. Jadi teknik ni orang Melayu kita pun buat. Kita koringkan ikan, kita koringkan cili, kita koring, semua kita koring. Jadi Arab juga keringkan kurma. Jadi Ubay bin Ka'ab dia ada kurma yang dikeringkan. Fakana yanqus. Lalu apabila dia tengok hari ni esok apalah makin sikit ni, yanqus makin kurang. Faharasahu zata lailah. Lalu satu hari dia jagalah nak tengok. Ni kurang ni ada orang ambil ni. Jadi dia jaga. Satu malam tu dia jaga. Fa idza huwa bidabbatin shibhil ghulamil muhtalim. Lalu dia nampak satu lembaga, dabah ni macam satu lembaga ataupun orang lah, menyerupai macam budak yang baligh. Muhtalim budak yang baligh, maknanya mungkin umur 16 17 tahun macam tu lah. Dia nampak saiz-saiz tu. Fasallama alaihi. Lalu Ubay bin Ka'ab pun bagi salam. Malam tu nampak ada lembaga ni, bagi salam, assalamualaikum. Faradda alaihi salam. Lalu lembaga tu pun jawab salam dia. Faqala, lalu dia kata, ma anta, engkau ni apa? Dulu apa ni, malam gelap tuan-tuan ya. Dia bukan macam ni malam tu kan, gelap memang tak nampak. Ma anta, dia mungkin tak ada apa nampak. Lalu Ubay terus tanya, jinniyun am insiyun? Kau ni jin ke manusia? Faqala, lalu dia jawab, lembaga tu jawab, jinni, aku adalah jin. Qala fanawalani yadak. Lalu dia pun hulurkan tangan. Lalu aku fanawalani yadak. Lalu dia pun hulurkan tangan. Fanawalahu yadahu. Lalu orang tu pun, lembaga tu pun hulurkan tangan dia. Fa idza yaduhu yadu kalbin. Lalu apabila dia hulur tangan, dia pegang, dia rasa ini tangan anjing, macam tangan anjing. Yaduhu yadu kalbin. Okey. Wa syi'ruhu sya'ru kalbin. Dan bulu dia pun macam bulu anjing. Qala hadza khalqul jin. Lalu Ubay pun bagi tahu, macam ni kah kejadian jin? Qala qad alimatil jinnu annama fihim rajulan ashaddu minni. Sesungguhnya golongan jin ini lagi mengetahui apa yang lelaki-lelaki di kalangan kami ni ada yang lagi dahsyat daripada aku. Maknanya kalau bentuk ni pun kau dah terkejut, ada lagi bentuk yang lagi dahsyat. Bentuk jin. Fama ja'a bika, apa yang membuatkan engkau datang? Lalu jin pun jawab, balaghana annaka tuhibbus sadaqah. Telah sampai kepada kami bahawa korang ni suka bersedekah. Faji'na nusibu min ta'amika. Jadi kami pun datanglah nak ambil sedikit daripada makanan engkau. Qala, lalu Ubay pun tanya, fama yunjina minkum, apa yang boleh membebaskan kami daripada engkau? Qala hadhil ayatul lati fi suratil baqarah. Lalu jin tu pun bagi tahu, ada ayat ini yang terdapat di dalam suratul baqarah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ni jin dia bagi tahu ni. Lalu jin tu sambung lagi, man qalaha, siapa yang membacanya, hina yumsi, ketika mana dia waktu petang. Bila petang? Bila petang? Zuhur sampai maghrib tadilah kan. Bila dia baca waktu petang, ujira minna hatta yusbih, dia ini akan terselamat daripada kami sehingga pagi. Baca petang terselamat sampai pagi. Jadi petang tu baca, malam sampai pagi. Pagi itu pun dipelihara. Kalau dia baca petang, satu hari selamat. Okey. Wa man qala hina yusbih,
Sesiapa yang membacanya ketika waktu pagi, bila pagi? Subuh sampai sebelum zuhur, ujira minna hatta yumsi, dia selamatkan kami dari sehingga dia petang, sehingga dia habis petang. Okey, falamma asbah, apabila pagi esok itulah, falamma asbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila pagi aku mendatangi Rasulullah. Ubay pun dia kata esok tu aku pun datang jumpa Rasulullah. Fa dzakara dzalika lahu, lalu aku sebutkan, aku ceritakan balik pondok itu kepada Nabi. Lalu apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut? Sadaqal khabith. Nabi sebut sadaqal khabith, benarlah pendusta itu. Ataupun khabith ni orang yang jijik pun boleh jadi khabith. Khabith juga boleh maksud penipu. Sadaqal khabith, betul kata si jijik ataupun si penipu itu tadi. Okey. Jadi kalau tuan-tuan perasan, mungkin tuan-tuan pernah dengar juga riwayat yang sama yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang jaga harta Baitul Mal. Okey. Jaga Baitul Mal, lalu malam pertama tangkap, dia kata lopehkan den, kesian kat den, lopeh. Malam kedua tangkap, lopehkan den, lopeh. Abu Hurairah lopeh. Malam ketiga datang, tangkap, yang ni tak lopeh dah, bawa kepada, aku akan bawa kepada Nabi. Lalu yang kena tangkap itu ajarkan benda yang sama, iaitu baca ayat kursi. Lalu sebelum tu Nabi bagi tahu dah, kau tangkap, kau esok kau tengok, esok dia datang lagi kan. Esok dia datang lagi kan. Nabi malam kedua pun Nabi beritahu esok dia datang lagi tu. Malam ketiga tu dia Abu Hurairah tangkap dan dia ajar borah ayat kursi. Lalu esok tu cerita dengan Nabi, Nabi bagi tahu benda yang sama juga. Nabi bagi tahu sadaqaka wa huwa kadzub. Dia cakap betul dengan kau sedangkan dia itu pendusta yang besar. Pendusta yang besar. Yang tu innahu syaitan. Sesungguhnya yang tu syaitan. Cerita tu yang jaga harta Baitul Mal itu syaitan. Yang ni jin. Yang ni jin. Okey, jadi tuan-tuan, jadi benda ni kita dapat maklumat yang clear di sini bahawa jin sangat allergic dengan surah ataupun surah ayat kursi. Tuan-tuan, jadi kalau kita mungkin ada gangguan, jadi gangguan ni pun kadang-kadang saya pun bimbang, kadang-kadang dakwaan terlalu banyak sangat gangguan. Kadang-kadang dia mental dia pun dah tak betul, dia tekanan banyak. Jadi dia mungkin satu state yang dia nampak macam gangguan sedangkan bukan gangguan. Jadi claim tu terlalu banyak. Tapi kalau benar gangguan, boleh kita bacakan. Kadang-kadang kita minta orang baca, masalah kita ni minta orang baca kan. Memang dia datang dekat kita sebab orang tu baca je. Dalam ni tak ada kosong. Dalam ni tak ada kosong. Tuan-tuan, amalkan ayat kursi waktu pagi. Amalkan ayat kursi ni. Apa lagi ni? Okey, saya ingat sampai situ dululah kot tuan-tuan, berkenaan dengan ayat kursi ni. Siapa baca pagi dipelihara sampai petang, siapa baca petang dipelihara sampai pagi. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan tuan-tuan? Tak ada? Kalau tak ada, kita tutup dulu kita punya majlis. Nasallallahu ta'ala yanfa'ana bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.